Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke video interaktif untuk kod khusus DJJ 30082 dan DJF 31022. Jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan kepada para pelajar bagaimana untuk kita melakukan proses kimpalan MIG. Untuk makluman semua, video kali ini kita ada kepada 3 fasa. Iaitu fasa yang pertama, kita akan buat penerangan berkaitan dengan peralatan. Baik, untuk kita memulakan proses kimpalan TIG dan MIG, beberapa peralatan yang asas perlu kita sediakan. Antaranya, seperti yang pelajar dapat lihat, kita perlu sediakan pakaian yang bersesuaian untuk melakukan proses kimpalan, seperti baju bengkel, apron, glove dan juga head shield. Ini kita klasifikasikan sebagai personal protective equipment atau PPE. Selain daripada itu, kita juga memerlukan alatan bantuan untuk kita melakukan proses kimpalan MIG dan TIG, seperti magnet, wire brush dan juga layar. Dan juga untuk khusus DJJ 30082, kita memerlukan workpiece ataupun bahan kerja sebanyak 6 keping. Untuk makluman semua, bahan kerja kita ini bersaiz 100 mm, 50 mm dan berketebalan 5 mm. Jadi untuk melakukan proses kita kali ini, kita melakukan 3 jenis sambungan, iaitu sambungan temu atau butt joint, sambungan T atau T-joint dan sambungan tindih ataupun juga dikenali sebagai lap joint. Jadi marilah sama-sama kita saksikan video seterusnya untuk melaraskan mesin kimpalan MIG. Baik, bertemu kembali. Jadi untuk kali ini kita akan dedahkan pelajar kepada mesin MIG. Di hadapan kita adalah sebuah mesin MIG ataupun metal inert gas, yang mana apa yang perlu pelajar tahu pada mesin MIG adalah ampere, voltage dan juga pelarasan pada ampere dan voltage. Pelajar diberi 3 pilihan untuk melaraskan api yang terdapat pada mesin MIG ketika kita melakukan proses kimpalan MIG. Yang mana di sini kita ada low, medium dan high. Dan juga kita ada pelarasan untuk anjakan kecil, iaitu pada tombol fine, yang mana kita ada 12 anjakan kecil untuk pelarasan yang sempurna. Pada bahagian seterusnya adalah pada motor wire speed. Pada motor wire speed terdapat 5 tombol. 2 tombol adalah untuk yang pertama wire speed, yang menentukan pelarasan kelajuan suapan wire MIG. Di sini kita terdapat 10 kelajuan wire diberi pilihan kepada kita. Untuk praktikal task pelajar kali ini, kita menggunakan workpiece berketebalan 5 mm. Secara asasnya, tebal 5 mm, pelajar perlu melaraskan kelajuan wire speed pada kedudukan 6 dan 7, bergantung kepada kemahiran pelajar masing-masing. Seterusnya, kita pergi kepada pelaras spot time. Sekiranya pelajar ingin melakukan kerja-kerja kimpal paku ataupun kerja-kerja mengimpal pada pelit yang berketebalan bawah daripada 3 mm, pelajar perlu meletakkan mesin pada mode spot. Mode spot
kegunaannya adalah untuk memastikan masa kimpalan dihadkan kepada kesesuaian pelarasan kita. Untuk kali ini, spot time ataupun mode spot diberi 10 masa mewakili saat. 1, 2, 3 dan sehingga 10 saat. Terpulang di atas pelajar untuk meletakkan mode spot pada masa yang bersesuaian. Di bawah spot time ada 3 switch yang mana inch, gas push dan latch. Untuk switch inch, untuk kita memastikan perjalanan suapan wire adalah lancar. Apabila pelajar menekan switch inch, wire akan keluar tanpa berlaku percikan api. Kemudian, gas push. Gas push adalah untuk pelajar memastikan kadar tekanan gas karbon dioksida yang dimasukkan ke dalam torch adalah mengikut pelarasan yang kita laraskan. Jadi, sebelum kita tekan nozzle untuk memulakan proses kimpalan MIG, kita perlu pastikan kadar alih gas mengikut kesesuaian yang telah kita ditetapkan dengan menekan switch gas push. Dan switch yang ketiga pula adalah latch. Latch adalah untuk membuat mode auto dan juga mode manual pada nozzle. Di tangan saya adalah nozzle yang terdapat pada kimpalan MIG. Sekiranya latch kita letak pada mode off, pelajar perlu menekan picu pada nozzle. Kemudian wire akan keluar. Sekiranya pelajar ingin memberhentikan proses mengimpal, picu perlu dilepaskan. Baik, sekiranya switch latch kita letak pada on, nozzle akan bertukar menjadi sekiranya pelajar tekan picu dan lepas, kadar masukkan wire akan berterusan berjalan. Untuk memberhentikan kemasukan wire ataupun suapan wire, pelajar perlu tekan picu sekali lagi. Jadi, pada mesin kimpalan untuk MIG, asasnya terdapat 2 kabel yang perlu pelajar tahu. Di sini tangan saya ada pengapit yang mana untuk kita apit pada meja kimpal. Dan juga di sebelah kanan saya terdapat nozzle MIG untuk kita melakukan proses kimpalan MIG. Pastikan pelajar meletakkan kabel earth dan juga kabel nozzle pada polariti yang betul. Untuk makluman pelajar, untuk kabel earth ataupun pengapit pada meja kimpal, kita letakkan pada polariti negatif. Dan kabel untuk nozzle kimpal kita letakkan pada polariti positif. Baik, sekarang saya akan mendedahkan pelajar kepada bahagian-bahagian untuk kita melaraskan tekanan gas karbon dioksida sebelum kita memulakan proses kimpalan. Seperti yang pelajar dapat lihat di sebelah kanan saya, di sini adalah satu set pengatur ataupun regulator untuk gas CO2. Sebelum pelajar memulakan proses kimpalan, pelajar perlu memastikan pengaliran gas
adalah bersesuaian seperti yang terdapat dalam jadual. Jadi untuk memulakan pelarasan gas, pelajar perlu menghidupkan valve, tolakkan valve ke atas. Jadi sekarang gas karbon dioksida daripada paip telah pun mengalir melalui pengatur ataupun regulator untuk memastikan tekanan gas yang bersesuaian masuk ke dalam mesin kimpalan MIG. Pelajar perlu melaraskan tombol pada pengatur atau regulator. Sila pusing mengikut arah jam dan letakkan jarum kepada angka 2 seperti yang pelajar dapat lihat. 2 pada pengatur adalah mewakili tekanan 2 bar. Baik, sekarang kita perlu tentukan kadar alir masukkan gas ke dalam mesin. Jadi untuk tombol yang kedua, pelajar perlu buka mengikut lawan jam pada tombol ini. Pada ketika ini, pelajar harus menekan switch gas push untuk memastikan gas yang disetkan pada kedudukan kadar alir yang betul. Okey, untuk workpiece ataupun bahan kerja kita, kadar alir dia adalah berada pada 15 liter per minit. Pastikan kadar alir berada pada kedudukan nombor yang betul. Di sini pelajar dapat lihat berbola besi akan terapung pada kedudukan yang telah ditetapkan pada meter kadar alir. Baik, kita akan mulakan dengan practical task kita yang pertama, iaitu practical task butt joint ataupun sambungan temu. Jadi untuk practical task kita yang pertama, kita memerlukan 2 keping workpiece. Okey, jadi pelajar perlu meletakkan 2 keping workpiece ni secara bertemu, dan pelajar perlu menjadikan garisan pertemuan ni sebagai guideline untuk kita mengimpal. Jadi untuk memulakan proses sambungan temu ini, pelajar perlu meletakkan kedua-dua workpiece dalam kedudukan bertemu, dan kita boleh menggunakan wire MIG yang sama saiz, iaitu 0.8 mm, diletakkan di tengah-tengah seperti mana yang pelajar-pelajar dapat lihat di sini, supaya di antara kedua-dua plate tadi mempunyai ruang ataupun gap untuk membenarkan kumai MIG masuk di bahagian tengah ketebalan workpiece. Ini dapat menguatkan lagi sambungan kita. Baik. Jadi setelah kedudukan seperti yang para pelajar dapat lihat di sini, kemudian kita perlu buat yang pertama proses kimpal paku ataupun spot weld di bahagian kiri dan kanan workpiece kita, supaya benda kerja yang kita letak tidak berubah dari segi kedudukan yang dikehendaki. Di sini kedudukan torch ataupun nozzle adalah pada sudut 60 ke 70 degree. Ya. Di sini 60 ke 70 degree. Sekarang saya akan mulakan proses untuk spot weld. Di bahagian kanan, dan di bahagian kiri. Baik, pelajar sekalian. Jadi selesai sahaja proses spot weld. Jadi pelajar boleh tanggalkan wire yang kita letak di tengah-tengah untuk menetapkan kedudukan jarak antara plate. Dan pelajar dapat lihat di sini hasil daripada kimpal paku yang kita buat tadi. Hati-hati semasa kita pegang workpiece
kerana dalam keadaan masih lagi panas. Baik, untuk praktikal task kita kali ini, kawasan yang perlu kita kimpal adalah di bahagian belakang ya. Jadi harus diingat, amalkan kawasan yang kita paku adalah di bahagian bawah dan kawasan yang kita kimpal adalah di bahagian atas. Jadi pelajar perlu meletakkan side bawah ni dinaikkan bahagian atas supaya proses kimpal kita dan juga hasil kumai kita tidak terganggu dengan kawasan yang kita paku sebentar tadi. Sekarang saya akan mulakan mengimpal dengan kaedah kontinu ataupun kimpal berterusan daripada kiri tarik ke kanan pada kedudukan sudut nozzle 60 ke 70 darjah kecondongan nozzle. Pelajar dapat lihat percikan api. Ya, para pelajar, kita perlu ambil masa 10 minit ke atas supaya kita perlu biarkan hasil kerja kita menyejuk dalam suhu bilik. Peringatan, pelajar dilarang sama sekali untuk merendam atau menyejukkan bahan kerja kita dengan cara merendam ke dalam air sejuk. Ia akan merubah daripada segi struktur ketahanan bahan kerja kita. Jadi untuk praktikal task kita kali ini, apa yang perlu kita lakukan, biarkan projek ataupun praktikal task kita menyejuk di dalam suhu bilik. Hati-hati kerana praktikal task kita dalam keadaan panas. Baik, bertemu kembali. Sekarang kita akan buat pula praktikal task kita yang kedua, iaitu sambungan T atau T-joint. Untuk sambungan T, kita juga memerlukan dua keping bahan kerja atau workpiece, yang mana kita perlu letakkan kedudukan workpiece kita, satu kedudukan mendatar dan satu kedudukan menegak di bahagian tengah-tengah kelebaran workpiece kita. Untuk memastikan kedudukan kita tegak 90 darjah, jadi kita perlu menggunakan satu alat yang dinamakan magnet jig untuk menetapkan kedudukan tegak 90 darjah. Pertama, pelajar perlu letakkan kepingan plate ataupun bahan kerja kita mendatar. Okey. Kemudian ambil kepingan plate yang kedua untuk kedudukan menegak. Letakkan magnet jig di bahagian tengah-tengah bahan kerja kita. Pada ketika ini, apa yang perlu pelajar-pelajar fokus adalah kedudukan besi yang tegak dan keadaan magnet jig yang rapat dengan besi tadi. Ini bertujuan untuk kita tetapkan kedudukan 90 darjah ketika proses kimpal paku ataupun spot weld dilakukan. Mari kita buat sama-sama untuk proses praktikal task kita yang kedua, iaitu sambungan T.
Proses memaku ataupun spot weld sama seperti proses memaku pada praktikal task kita yang pertama, butt joint, iaitu di bahagian kiri dan kanan bahan kerja. Baik pelajar, setelah selesai proses memaku, biarkan seketika bahan kerja kita menyejuk dalam suhu bilik sebelum kita tanggalkan magnet jig. Pesanan, pelajar sama sekali tidak dibenarkan melakukan kimpar terus ketika magnet jig masih lagi melekat pada benda kerja kita. Sekiranya pelajar melakukan kimpar terus atau continuous weld, magnet jig ini tadi akan lebur disebabkan suhu yang tinggi pada benda kerja kita. Baik para pelajar sekalian, jadi kita dapat lihat hasil kimpar paku kita di bahagian kiri dan juga di bahagian kanan benda kerja kita. Harus diingat, untuk praktikal task kali ini, proses kimpalan kumai yang kita lakukan akan berlaku di bahagian belakang sini, bukanlah di bahagian kimpal paku. Ini untuk mengelakkan daripada kumai paku tadi mengganggu aliran kumai dan bentuk kumai yang kita akan buat. Untuk makluman pelajar, kedudukan nozzle atau torch MIG ketika melakukan kimpar paku masih lagi sama, iaitu 60 ke 70 darjah kecondongan. Dan sedikit pentambahan untuk kali ini, pelajar perlu memastikan kadar masukan wire, suapan wire MIG mengenai tepat pada garisan pertemuan, iaitu bucu sambungan. Ini untuk memastikan kumai yang dihasilkan dapat memegang kedua-dua bahagian plit mendatar dan plit menegak. Pelajar juga boleh menggunakan teknik ayak ataupun corak untuk pelajar mendapatkan hasil kumai yang memuaskan, seperti yang diajar di dalam kursus teknologi workshop. Untuk proses ayak ataupun mengumai, pelajar perlu menyentuh ataupun hujung nozzle boleh bersentuhan dengan bahan kerja, seperti yang pelajar dapat lihat. Kemudian pelajar boleh melakukan proses kimpar dengan mengayak ke atas dan ke bawah menggunakan corak C, bulan sabit atau bulat, mengikut kesesuaian dan keselesaan para pelajar. Sekarang kita akan mulakan continuous weld atau kimpar penuh dengan menggunakan kaedah metal inert gas atau MIG. Dalam keadaan flat position, pelajar-pelajar dibenarkan untuk meletak kedudukan bahan kerja pada 45 degree atau darjah kecondongan seperti yang pelajar dapat lihat. Keadaan ini dipanggil 1G ataupun flat position. Untuk flat position, kedudukan sambungan haruslah mendatar dengan juru kimpal seperti yang pelajar dapat lihat. Kedudukan nozzle dari pandangan sisi, pelajar akan dapat lihat kedudukan nozzle selari dengan garisan sambungan. Pelajar boleh ambil masa untuk menetapkan kedudukan bahan kerja pada kedudukan mendatar. Pelajar boleh menggunakan apa sahaja medium untuk meletakkan benda kerja pada kedudukan mendatar, bersyarat medium tersebut haruslah
boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi untuk proses kita untuk praktikal task yang kedua, sambungan T, pergerakan nozzle kimpalan masih lagi sama seperti praktikal task yang pertama, iaitu dengan kaedah menarik daripada kiri ke kanan. Mari kita lihat sama-sama bagaimana proses kimpalan T dilakukan dengan menggunakan kaedah continuous ataupun sambungan terus. Baik pelajar, sebelum kita menekan picu pada nozzle, pastikan kita dapatkan kedudukan nozzle yang betul pada sudut kecondongan yang betul 65, 60 ke 70 darjah kecondongan. Setelah dapat kedudukan yang betul-betul sedap ataupun yang tepat, barulah kita boleh mula menekan picu. Untuk proses kimpalan T, tahap kepanasan benda kerja kita adalah sedikit panas dan juga masa untuk menyejukkan benda kerja kita adalah sedikit lama, dalam 15 minit. Harus diingat bahan kerja kita dalam keadaan panas. Jadi berhati-hati untuk memegang benda kerja kita. Pastikan pelajar menggunakan peralatan yang betul seperti plier untuk memegang ataupun mengubahkan kedudukan benda kerja kita. Jadi kumai yang terhasil haruslah memegang di bahagian besi menegak dan juga besi yang mendatar. Pelajar dapat dilihat sini, terdapat satu bahagian yang dipanggil smoke ataupun asap hasil daripada kepulan asap yang kerja kimpal tadi. Jadi untuk memastikan asap ini hilang setelah benda kerja kita selesai dan sejuk, barulah kita menggunakan berus dawai untuk membersihkan benda kerja kita. Seterusnya, untuk praktikal task kita yang ketiga, iaitu lap joint ataupun sambungan tindih. Seperti yang pelajar dapat lihat di sini, kita memerlukan masih lagi dua keping bahan kerja atau workpiece. Cuma kedudukan kali ini, kedua-dua keping bahan kerja kita dalam kedudukan mendatar. Apa yang beza? Satu keping di atas dan satu keping lagi di bawah. Jadi untuk memudahkan proses kerja kimpal kita, saya menggunakan lagi satu keping sebagai bahan tambahan untuk memastikan kedudukan bahan kerja kita yang di atas tidak berubah. Jadi seperti yang pelajar dapat lihat, kepingan yang ketiga adalah sebagai bahan bantu untuk kita tetapkan kedudukan benda kerja. Kaedah menyimpan kedudukan sudut, kelajuan, voltage dan amp masih lagi sama seperti praktikal task pertama dan praktikal task yang kedua. Jadi, pelajar boleh menggunakan setting yang kita guna sebelum ini, atau juga pelajar boleh mengubah setting tadi mengikut kesesuaian para pelajar. Letakkan kedudukan benda kerja kita di tengah-tengah mengikut saiz yang telah ditetapkan untuk kita mulakan proses kimpal.
sekarang kita akan mulakan proses limpah paku untuk menetapkan kedudukan benda kerja seperti dalam batu. Kedudukan sudut kecondongan nozzle masih lagi sama, iaitu 60 ke 70 sudut kecondongan, dan 45 sudut kecondongan cara muka dengan muka timpalan. Baik, kerja mengimpah paku untuk praktik kertas kita yang ketiga sudah siap dilakukan. Pelajar dapat lihat hasil kimpah paku ini tadi di bahagian kiri dan di bahagian kanan. Seperti biasa, pelajar perlu melakukan kimpalan terus ataupun continuous di bahagian bawah atau bertentangan dengan kimpah paku ini tadi. Jadi, pada keadaan kimpalan terus ataupun continuous well, pelajar haruslah memastikan kedudukan nozzle adalah 60 ke 70 darjah kecondongan dan muka kimpal harus terenjang dengan masukkan suapan wayar. Saya tunjukkan di sini apa yang dimasukkan dengan 60 sudut kecondongan. Anggaplah wire brush sebagai nozzle MIG. 60 sudut kecondongan ini kedudukan 60 sudut kecondongan. Baik, kemudian macam mana pula kita nak memastikan muka kimpal kita ataupun wire feed, suapan wire berterenjang dengan garisan sambungan. Pastikan kedudukan 45. Saya ulang, 60 ke 70 sudut kecondongan, 45 sudut kecondongan. Baik, sekarang saya akan lakukan kimpal terus untuk kimpalan MIG bagi kertas kita sambungan tindih. Enam puluh 40. Baik, biarkan benda kerja menyejuk dalam 10 minit. Setelah benda kerja menyejuk, pelajar boleh melakukan proses pembersihan pada kawasan. Kerja-kerja pembersihan kumai kita lakukan dengan menggunakan wire brush.
Jadi para pelajar, kita dapat lihat di sini praktikal task yang kita perlu lakukan untuk kod khusus DJJ 30082 menggunakan mesin Metal Inert Gas MIG pada kedudukan 1G flat position. Praktikal task yang pertama, butt joint sambungan temu. Praktikal task yang kedua, T-joint sambungan T. Dan praktikal task yang ketiga, leg joint sambungan tindih. Diharapkan dengan hasilnya video ini, para pelajar dapat lebih memahami kaedah menggunakan mesin kimpalan MIG dengan melakukan ketiga-tiga jenis sambungan asas. Sekian, terima kasih.